Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Harapan saya di studio bersama kru anak-anak murid saya, semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmat Allah itulah yang meletakkan kita dalam kasih sayangnya. Dengan rahmat Allah itu jugalah kita dimasukkan dalam golongan penduduk-penduduk atau penghuni syurga, insya-Allah. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada merekalah kebaikan hingga hari kemudian. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya Khalifah Sari Sapar, bersama-sama saya iaitu anak saya Siti Hajar, dan insya-Allah Siti Hajar barangkali mungkin dalam 40 minit atau 1 jam akan ditukar kepada anak saya juga, iaitu Siti Syara, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekejap. Maaf saudara, minum dulu, bismillah. Saya rasa dah sekian lama juga kita bersiaran, dan harapan kami di studio semoga siri-siri yang kami laksanakan, yang kami langsungkan pada setiap tiga malam dalam satu minggu itu, iaitu pada hari Rabu, hari Sabtu dan hari Ahad, dalam pukul 9.30 malam, lebih kurang begitulah. Semoga semuanya ini mendapat memberikan sedikit suntikan, memberi sedikit suntikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya berkaitan dengan diagnosis penyakit, mendiagnosis atau mengenal pasti gangguan-gangguan, sama ada di rumah, di kedai, ataupun di tempat-tempat yang barangkali yang agak angker begitu. Di samping saya merawat dari jarak jauh begitu, insya-Allah. Walau bagaimanapun saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setakat ni alhamdulillah, paling tidak saya dapat membantu meringankan bebanan ataupun masalah ataupun penyakit yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menyertai program ini, bolehlah menghubungi pihak kami 01953000003, 01953000003. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini seperti biasa kami membahagikan pada 2 segmen, iaitu segmen diagnosis penyakit, mendiagnosis rumah dan sebagainya. Insya-Allah sekiranya diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh juga mendiagnosis DNA tuan-tuan dan puan-puan. Maksud DNA di sini ialah barangkali dari segi keturunan kita, begitulah. Di samping itu juga saya memberi ruangan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengemukakan soalan-soalan yang barangkali dapat kita berkongsi, mencari solusi atau jawapannya, insya-Allah. Cuma saya berharap soalan-soalan itu berkisar ruqyah, berkisar tentang alam rijalul gaib, alam gaib, alam jin, insya-Allah kita akan cuba mendekati atau seberapa dekat jawapan kami kepada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga ia menjadi info dan nilai tambah kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kalau boleh di TikTok dan juga di Facebook, terima kasih pada TikTok dan di Facebook, follower kita, semoga anda semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua anda semua dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kalau boleh cadangkan kepada pihak kami
untuk memanggil, mungkin memanggil lah, ataupun apa jua rijalul gaib, ataupun mungkin sekitar mitos, ataupun apa juga cerita-cerita yang berputar di masyarakat kita, begitulah. Seperti dahulu kita pernah memanggil Putri Gunung Ledang. Jadi kalau kita dah panggil, kita tak payah panggil lagi lah. Mungkin ada juga tuan-tuan dan puan-puan yang ada cadangan untuk memanggil, boleh di kalangan jin lah, yang menjadi mitos dan sebagainya, untuk kita boleh katakan temu ramah dan sebagainya. Ada soalan, Ratu? Kalau ada soalan boleh juga kita. Oh ya. Boleh. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, pihak kami akan mengadakan road tour Kalipasari Sapar pada 27 hari bulan 5 2023 27 hari bulan 5 2023, iaitu bersamaan hari Sabtu, bertempat di Kampung Lumat Beaufort. Kampung Lumat Beaufort, masa pukul 10 pagi hingga 2 petang. Masa itu masa cuti sekolah kan. Di rumah Adipati Mubarak, Adipati Mubarak kan. Jadi di Kampung Lumat, saya rasa Kampung Lumat ni banyak follower kepada kita ni. Jadi insya-Allah kita akan lakukan, maknanya ujung minggu ni lah, ujung minggu inilah kan. Insya-Allah kita akan buat road tour. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, sekali lagi saya ingin berterima kasih kebudian kami kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi hadiah kepada kami, khususnya di TikTok. Minta maaf kerana mungkin kami tak dapat membalas membacakan. insya-Allah apa-apa yang tuan-tuan dan puan-puan hulurkan kepada kami, alhamdulillah kami amat hargai. Semoga Allah membuka pintu-pintu rezeki pada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah membuka pintu-pintu as-sifaq kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada soalan daripada Tong. Ya, Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Apakah alam bunian itu sama dengan alam jin? Beginilah. Apabila sebut alam bunian, alam jin, saya perlu merujuk kepada dalil kita, iaitu Al-Quran, di mana dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat, di mana Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang maksudnya, tidak kujadikan jin dan manusia kecuali menyembahku. Jadi ini bermakna makhluk yang diberi pertanggungjawabkan di muka bumi ini ialah jin dan manusia. Jadi dua makhluk sahaja yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dua makhluk inilah yang menghuni, yang berkongsi tempat atau lokasi, iaitu di bumi ardi. Jadi dengan kata lain, bunian itu memang spesies jin, spesies jin. Dan jin itu sebenarnya kalau kita rujuk asal usul, kita boleh rujuk kepada surah Ar-Rahman, di mana jin itu Allah memberitahu kepada kita semua berasal dari lidah api. Jadi konsepnya panas. Namun bunian ni ada sedikit boleh katakan keistimewaan. Apa-apa yang kami panggil, yang pengalaman kami dengan apabila memanggil bunian, ataupun ada pesakit yang diganggu bunian, rata-rata bunian ni agak bersih, lebih cantik berbanding jin biasa. Jadi dengan kata lain, rijalul gaib merujuk kepada jin ni banyak peringkat, banyak peringkat. Jadi ada juga pendapat yang menyatakan bunian ini antara jin-jin yang dulunya beriman, yang terselamat daripada serangan Azazil. Kita kena ingat bahawa sebelum Adam diciptakan, ni sebelum Adam diciptakan, bahawa dunia ini, bumi ini telah dihuni oleh bangsa jin yang ganas dan sebagainya, membunuh, menumpah darah, membuat keganasan,
dan sebagainya. Oleh sebab itulah Allah menghantar Azazil pada masa itulah Azazil pada masa itu dipanggil Azazil lah, peringkat tinggi kan, bersama tentera malaikat, kata silap saya lah, memerangi kaum jin yang menentang atau melakukan kemungkaran. Jadi sebahagian jin itu terselamat kerana dia lebih beriman dan mengikut cerita. Ini mengikut cerita sebenarnya. Itulah yang bunian, yang keturunan bunian sekarang ini. Oleh sebab itulah mereka rata-ratanya jika kita pergi ke alam bunian, rata-ratanya saya kata hampir keseluruhan daripada negara mereka tu adalah Islam. Islam. Dengan arti kata lain, sebelum, maksudnya mereka ni golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi jawapannya, bunian adalah golongan jin, namun dari sisi kondisi alamnya agak berbeza. Saya nak buat satu sedikit contoh di sini. Analoginya yang agak ringkas, senang saja. Kalau kita pergi alam bunian, seolah-olah kita pergi ke alam Melayu zaman 60-an dulu. Klasik. Klasik lah. Klasik istilahnya. Klasik lah. Alam klasik. Retro. Bukan retro lah. Klasik. Maksudnya baju kebaya, sopan santun, tuan hamba. Begitulah lebih kurang. Kalau alam jin, Masya Allah, ini siapa pun tak nak tengok muka jin. Okey, ada soalan lain? Ada daripada Haji Yati Hazidin. Dia nak tanya berkaitan dengan minyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah minyak tu campur dengan air suam untuk mandian? Boleh. Kalau pemandian apa-apa saja air yang suci boleh. Apa saja tuan-tuan. Air suling ke, air air reverse water, osmosis ke, apa saja boleh, tak ada masalah. Yang penting minyak tu mengenai tubuh tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, semoga aura minyak itu dapat meleburkan energi negatif yang berada pada tubuh kita, insya-Allah. Okey, soalan yang seterusnya dekat Facebook juga. Nama dia Ruzaidi Zai. Okey. Apa kesan jika memanggil makhluk gaib dan masukkan ke dalam badan manusia atas alasan berbicara? Begini. Okey, saya tidak mahu merujuk kepada mana-mana rawatan. Saya minta maaf. Ini ialah kaedah atau metodologi. Metodologi ini ialah satu kaedah yang digunakan oleh perawat dan sebagainya. Namun saya tidak menunjukkan kepada mana-mana perawat, minta maaf. Cuma ini dari segi ilmu, ilmunya sekiranya kita memanggil rijalul gaib ataupun makhluk gaib masuk ke jasad manusia atau jadikan mediumisasi lah. Biasanya perempuan atau lelaki yang dimasukkan, apa kesannya kan? Banyak kesan. Antaranya, sebelum saya ceritakan kesan, terlebih dahulu kita nak tahu makhluk yang masuk itu jenis apa. Sekiranya yang masuk itu bunian, seperti yang saya katakan awal-awal tadi, sekiranya bunian yang masuk kepada jasad, dan kita tahu bahawa sifat bunian itu bersih, bersih. Jadi tidak ada masalah. Tiada masalah. Apatah lagi kalau bunian Islam yang masuk ke jasad manusia itu, tak ada masalah bagi saya lah. Setakat ni yang aura itu tidak memberi kesan sangat. Cuma kesan sedikit lah. Yang masalahnya ialah bunian bukan Islam atau jin yang bukan Islam. Itu masalah. Apatah lagi saka dan sebagainya yang agresif dan sebagainya, sudah tentu, minta maaf, mereka ni memberi kesan buruk, kesan sampingan kepada jasad. Sebagai contoh, pernah saya merawat satu pesakit yang mengamalkan ilmu kebal. Ilmu kebal ni ilmu isim. Apabila dia menghadapi situasi bahaya,
dia akan memanggil kadam dan kadam akan masuk ke jasadnya. Bila masuk ke jasadnya, kadam itu yang melakukan pergerakan dan tindak balas. Dan apabila satu situasi reda, maka kadam itu akan keluar dan dia akan sedar kembali lah. Dengan itu lebih kurang memanggil makhluk ke dalam jasad. Namun apa yang berlaku ketika umur tak silap saya 40 lebih begitu 40 lebih lah, waktu kita rawat Ratu tu di Tuaran tu, dia terpaksa melakukan hemodialisis kerana kedua-dua buah pinggangnya itu rosak. Mengikut doktor, memang darahnya itu telah terlampau beracun ataupun kotor yang terpaksa buah pinggang pun menjadi rosak. Jadi apa kaitan jin tadi dengan darah? Iaitu dalam sabda Nabi Muhammad bahawa sesungguhnya jin itu mengalir ke tubuh manusia melalui darah. Itu memang ada hadis dan memang benar. Sesetengah jin dia menggunakan energi darah itu sebagai laluannya. Kita tahu bahawa di setan dasim ataupun yang memakai susuk kebal susuk kebal tu mereka menggunakan susuk emas. Contoh di tangan kanan dia ni, tangan kanan dia masukkan susuk emas, maka supaya tangan dia kuat, sekali mengenai musuh tu akan tombang dan sebagainya. Jadi kesannya ialah dia akan memberi kotor lah, dan akhirnya memberi kesan yang baik, kesan yang tidak baik, hemodialisis, sakit pinggang, sakit buah pinggang dan sebagainya lah. Di samping kesan lain amarah, amarah dan minta maaf. Na'udzubillah, sekiranya jin bukan Islam menyarungi jasad dan pada masa itu ditakdirkan jasad itu meninggal dunia, sudah tentulah na'udzubillah lah, sudah tentu dalam keadaan kufur, kerana jin bukan Islam tidak boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Begitu. Jadi kaedah seperti ini saya rasa mungkin ada cara bagi mereka lah. Contoh sekiranya dia memasukkan ataupun pesakit, pesakit tu dijadikan medium, memanggil jin masuk balik dalam jasad pesakit pun bercakap apa dan sebagainya. Apabila jin itu keluar balik, kadang-kadang diislamkan dan sebagainya, dia keluar balik, perlu perawat itu membersihkan jasad kembali dari segi sukmanya perlu dibersihkan. Kalau sukmanya tak dibersihkan, itu yang berlakulah yang masalah lah dan sebagainya. Jadi faham harap. Jadi saya tidak merujuk kepada mana perawat, minta maaf, saya kata ini bukan merujuk kepada perawat. Saya hanya menjawab soalan kesan sekiranya jin itu masuk kepada jasad. Jadi kalau bunian Islam, saya rasalah insya-Allah tidak, setakat ni daripada pengalaman kami yang kami rawat pesakit, kalau didampingi jin Islam, bunian Islam, alhamdulillah lah tak ada kesan sangat. Sebab bunian Islam itu bersih dan sebagainya. Namun bukan senang kita nak panggil bunian Islam. Bukan senang. Ibarat kalau orang kata, Ustaz saya bergambar dengan ketua kampung, boleh. Saya rasa semua orang boleh bergambar dengan ketua kampung. Tapi kalau Ustaz saya nak bergambar dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ustaz, bukan senang. Bukan senang, saya kata bukan senang. Bukan senang dia nak bergambar, minta dia nak contoh, ni contoh lah kan. Datuk Seri Siti Nurhaliza contoh lah. Bukan senang, saya kata. Begitulah ibaratnya kalau bunian tu kalau nak mendampingi manusia tu bukan senang. Bunian ni banyak karakter yang dia pilih. Bukan saja banyaklah dari segi keimanan, banyak orang-orang yang dia tertarik dan sebagainya. Allahu'alam. Rozaidi Zai, dia ucapkan terima kasih dengan pencerahan Khalifah. Lepas tu dia tanya, dia ada simpan baju rompin berwafak. Adakah menjadi satu kesan atau masalah tuan? Beginilah. Soal baju itu kita kena cek lah. Kita kena diagnosis, kena cek, kena scan. Sebab kita tak boleh cakap sesuatu itu baik atau buruk.
Yang pertama, kita tahu ada yang wafak tu kan, baju wafak tu kadang-kadang sesetengahnya diisi, kadang-kadang tidak diisi. Ada juga dijual di dulunya di Kota Kinabalu, di Pasar Tamu ni, Tamu Gaya tu. Ada penjual dari barangan tu dari Indonesia yang wafak, dipanggil Anto Kusumo. Baju perang tu banyak lambang, ada lambang harimau campur dengan ayat Quran, ada yang lambang pedang Zulfikar dan sebagainya, ada kalimah-kalimah Allah. Itu ada, dia kata ini sebenarnya untuk kebal, untuk baju perang. Sebenarnya bukan soal itu, soalnya baju itu diisi atau tidak. Ibaratkan seperti sugar bomb inilah. Sugar bomb ini sebenarnya ada juga sugar bomb di kedai-kedai lain, cuma sugar bomb ini yang membezakan sugar bomb yang lain, dia hanya lebih satu lagi cirinya, iaitu diisi dengan aura sifa. Contoh, begitu juga minyak kasturi kijang ini ada di Shopee pun ada, di kedai-kedai yang menjual peralatan Islam tu ada, tapi yang membezakannya minyak ini diisi, ada aura tersendiri. Jadi dengan kata lain, seperti yang baju wafak tadi, kita kena cek adakah dia berkadam. Biasanya jin kadamnya tu di kalangan jin Islam mujahid. Mujahid maksudnya tentera jin Islam yang berperang begitu, yang sanggup berperang. Yang memang kalangan jin Islam ni ada satu kelompok yang digunakan oleh, kalau dulu tentera dijadikan tentera Nabi Sulaiman. Tentera Nabi Sulaiman yang gagah, hebat, begitulah. Jadi Allahu a'lam. Begitu. Okey, soalan seterusnya daripada Ahmad Tarmizi Muhammad Kasim daripada Facebook. Okey. Alam Bunian ada kenderaan tak? Tengok orang post gambar di FB, Alam Bunian ada kereta. Oh, tidak. Setakat yang pengalaman kami, Alam Bunian itu kenderaan ada, namun lebih biasanya kenderaan kuda, cemeti, apa ni panggil tu? Saya lupa pula. Kenderaan kuda, kenderaan berkuda lah, biasa kuda, ada sejenis macam lembu yang ditunggang, begitulah, lebih kepada tradisional begitu. Kalau kereta Ferrari tak pernah jumpa lah saya. Tidak ada. Ada soalan yang lain? Okey, soalan yang lain daripada Kadin Khalib dari TikTok. Okey. Salam, boleh tak kita berbicara dengan korin malaikat manusia? Thank you. Boleh cuba saya keluarkan korin anak saya lah. Semalam bicara tentang korin jin. Sekarang kita bicara tentang korin malaikat. Mudah-mudahan kalau diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya keluarkan korin malaikat. Bismillah. Keluar korin malaikat. Siti Hajar. Alhamdulillah, ada di hadapan, bercahaya, berpakaian, tapi semua pakaian itu lebih kepada cahaya yang bersinar-sinar. Sebab ini tuan-tuan, untuk mengetahui korin malaikat ni, dia bergantung pada jasad tuannya. Sekiranya jasad tuannya selalu berzikir, mengingati Allah, maka cahaya amalan atau nur atau roh amalan tadi akan juga memberi menerangi juga korin malaikat tadi. Jadi sekarang ni bagaimana Ratu? Bentuk dia cuba gambarkan, lukis cuba. Okey, boleh. Cuba kita akan cuba lukis gambaran malaikat begitulah. Tapi kena ingat ini hanya sekadar ilustrasi. Kerana kita tahu antara sifat utama malaikat ni tidak berbentuk. Tidak berbentuk. Sebagaimana ada bentuk, sebagaimana yang khusus lah, contohnya malaikat Jibril bersayap. Dalam Al-Quran dinyatakan Nabi Muhammad diperlihatkan malaikat Jibril pada bentuk asalnya, sehingga kan satu riwayat menyatakan hampir-hampir Nabi Muhammad pingsan kerana melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah, iaitu malaikat Jibril. Begitu. Jadi ni begitulah lebih kurang gambaran korin malaikat anak saya. Cuma ada bentuk sosok yang bajunya, tapi tidak ada gambaran yang
jelas yang menunjukkan baju itu desain dia macam mana. Tapi dia lebih kepada cahaya yang membentuk pakaian. Lebih senang macam itulah. Beginilah korin malaikat. Dia glow lah, maksudnya glowing. Glowing lah. Warna apa warna? Dia lebih kepada warna putih yang glowing, ada bling-bling jugalah. Tapi lebih kepada di kawasan bahagian kolbi yang ada bling-bling itu, dia sedang berpusing lawan arah jam. Berpusing macam tawaf kot? Ya. Yang di sini ni ada berpusing lah. Jadi saya cuba buat satu pusingan begitu di sinilah. Ini ialah apa? Apa tu namanya? Korin. Bukan, korin malaikat. Korin malaikat. Yang ada berpusing, beling-beling. Bahagian kolbi sahaja. Kolbi malaikat tu. Bukan, istilahnya tempat kolbi kita lah. Senang lah kedudukannya. Begini ya tuan-tuan. Okey, korin malaikat. Assalamualaikum atau Assalamualaikum boleh lah, tak salah lah. Apa dia jawab lah tu? Ada menjawab salam. Apa jawapan dia? Waalaikumsalam. Okey. Kaifa aluki? Baik. Alhamdulillah. 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 Itu je yang saya tahu tuan-tuan. Okey, gini cakap Melayu je, semua orang tahu lah. Saya kata cakap Arab ni susah pula ni. Aku pun tak faham aku cakap Arab ni. Ginilah malaikat. Apa makanan kamu malaikat? Dia perlihatkan di bahagian hadapan dia ada sekarang gini, okey. Sebenarnya malaikat dia tak makan. Tak ada, cuma di depan ada gambaran tangan berdoa, ada yang rokok, ada yang lebih kepada dia punya lisan dipenuhi dengan kalimah alif lam lam ha. Maksudnya korin ini memang mendapat energi dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Betul. Ada 3. 3 apa? 3 gambaran yang dikeluarkan daripada bahagian kolbinya. Korin malaikat ni. Ya. Maksudnya dia ni bukan makan tidak lah, sebab malaikat tidak makan, tidak minum. Cuma dia ni mendapat energi lah, senang kan? Energi. Okey malaikat. Apakah yang kamu nampak daripada perbuatan manusia, khususnya anak saya ni, perbuatan yang menyebabkan kamu ni ataupun energi kuat kepada jasad manusia atau anak saya Siti Hajar? Taat dengan ibu bapanya. Betul-betul taat kepada ibu bapa lah. Ini memang hadis Nabi ada ni, di mana ibumu barulah ayahmu. Bahkan sekiranya kalau kita tengah solat sunat, melakukan solat sunat, jika kita dipanggil oleh ibu kita dengan jelas, maka kita boleh membatalkan solat sunat itu. Itu kerana apa? Keutamaan menghormati ibu. Begitulah. Okey, selain itu apa lagi amalan yang menyebabkan jasad ini bercahaya? Jasad manusia bercahaya? Ibadah. Ibadah. Ibadah apa yang keutamaannya? Kalau yang dia perlihatkan di sini lebih kepada sedekah. Sedekah Ada dekat bahagian tangan kanan. Sedekah. Kalau saya ulas sedekah ini berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya sedekah itu akan memanjangkan usia manusia dan juga di samping itu memberi kesihatan kepada jasad. Rohani dia tambah. Kerohanian okey, memberi apa? Kekuatan rohani. Rohani. Thank you korin malaikat. Betul lah. Okey. Kalau tuan-tuan ada nak tanya tentang korin malaikat ni, bolehlah WhatsApp di sini. Supaya tuan-tuan pun terlibat juga bertanya korin malaikat. Bukan senang nak tanya korin malaikat ni. Ada? Okey, kejap. Mana sudah soal? Mizi, hilang dah. Apa soalan dia? Dekat tempat saya tak ada lambaran. Ini ialah gambaran gambaran korin malaikat yang berada di tangan di sebelah belakang kanan kita. Ini ialah korin malaikat perempuan khusus kepada anak saya. Ada lagi soalan? Tiada? Mana tahu maksudnya nak bertanya tentang korin malaikat. Kalau tak ada, kita tanya lagi. Okey.
bagaimana kamu memberi ada soalan Nora Zain. Okey, Nora Zain. Boleh tak Qorin menjaga kita ketika dalam kecemasan? Okey, bagaimana? Qorin malaikat lah kan? Qorin malaikat. Okey, Qorin malaikat ni untuk pengetahuan tuan-tuan, dia mengikut jantina tuannya. Kalau perempuan, perempuanlah. Kalau lelaki, bentuk lelaki lah. Okey, bagaimana soalan Qorin tadi? Daripada siapa tadi? Daripada Noraizen. Noraizen. Dia tanya malaikat, bagaimana malaikat Qorin? Jawapannya Allah yang menjaga. Allah yang menjaga. Tapi kamu boleh tak membantu? Tidak boleh? Tidak. Maksudnya kalau berdasarkan ayat Quran bahawa sekiranya kita sekiranya kita ini terus bertakwa dan kekal istiqamah dengan bertakwa, Allah akan mengirimkan 2 malaikat hafazah. Itu memang malaikat khusus yang di dalam Al-Quran Allah sebut. Malaikat hafazah yang membantu kita secara bergilir. Itu dalam Quran sebutlah. Di situ tak disebut jin Qorin lah. Maksudnya malaikat Qorin. Tidak. Ada soalan yang lain? Okey, soalan yang lain daripada Kamal Zairuddin Shah Omardin. Okey. Apa zikir untuk kuatkan Qorin malaikat? Nak buat apa kuatkan Qorin malaikat? Kuatkanlah iman kita. Qorin ini tak perlu kuat. Qorin ini di dalam tanggungan Allah. Cuma barangkali kita boleh tanya malaikat lah. Malaikat Qorin, saya betulkan ayat tadi itulah soalan dia. Apakah zikir yang boleh menguatkan jasad dan juga rohani manusia? Kalau Qorin malaikat menjawab lebih kepada nawaitu itu diperbetulkan, mengingati Allah itu anjuran. Wah, macam mana tu dia cakap tu? Tak tahu. Bahasa kau tinggi sangat malaikat. Kau rendahkan sikit. Nawaitu diperbetulkan. Lepas tu? Allah mengingati Allah itu anjuran. Anjuran apa? Anjuran itu maksudnya anjuran tu dicadangkan. Maksudnya nawaitu itu kan Nabi menyatakan sesuatu amalan itu berdasarkan niat. Manakala apabila niat kita betul di sisi Allah, maka amalan-amalan kita yang mengingati Allah itu sudah tentulah tinggi di sisi nilainya. Ada setengah orang berzikir kerana amalan. Aku nak kebal ni, aku nak hebat ni, kita kena zikir. Begitu. Bukan kerana Allah, kerana amalan. Jadi nawaitu tu yang dipentingkan. Nawaitu. Naam, taib malaikat. Apa lagi? Okey, soalan yang seterusnya daripada Toms. Ya. Apakah semua orang ada Qorin malaikat yang bercahaya? Okey, malaikat, bagaimana cahaya kamu ni dipengaruhi oleh apa? Terangkan kepada manusia. Amalan yang juga sebagai penerangan kamu. Kamu pun tempias jugalah. Betul. Logiklah. Contoh kalau kita banyak amalan berzikir kepada Allah, mengingati Allah, taat kepada ibu bapa, taat kepada Allah dan Rasul dan sebagainya, insya-Allah amalan itu akan menjadi penerang dan malaikat ini makin bersinar. Tetapi kalau keterbalikannya, sebagaimana kemarin kita cek jin Qorin iblis atau jin Qorin, apabila kita banyak melakukan dosa, maksiat dan sebagainya, dia makin gemuk. Jadi di sini bermakna amalan seseorang itu mempengaruhi kedua-dua Qorin. Okey. Ada soalan lain tentang Qorin? Penat saya gantung ni. Mankib Wan. Qorin malaikat menyeru kepada kebaikan atau kejahatan? Sudah tentulah kebaikan. Dan Quran ada sebut Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Maka beruntunglah orang yang mengambil kebaikan. Jalan maksudnya kebaikan tadilah. Ilham itu ialah melalui Qorin. Ilham tu melalui Qorin. Itu setengah ulama tafsir. Kuah-kuah. Okey. Mereka bukankah hanya mengikut perintah Allah, bermakna hijab kita terbatas dari mereka? Macam mana? Mungkin soalan ini lebih pada menjurus hijab kita ini untuk memperlihat Qorin itu. Mungkinlah. Gini tuan-tuan, sebenarnya di sisi Allah tu ada ilmunya. Sebagai contoh lah. Semua contoh
ayat Al-Quran semuanya itu ada juga setengah ayat Quran itu ayat sifat, ayat rahmat, ayat laknat dan sebagainya. Jadi contoh ayat sifat mesti ada disiplin ilmunya. Sebagai contoh, sebagai contoh, saya katakan meskipun Allah menyatakan sekiranya mereka bertanya kamu tentang roh, katakanlah roh itu urusanmu. Tetapi ada sesetengah wali-wali Allah mengetahui lebih banyak daripada manusia biasa tentang roh. Jadi di sini tidak mustahil kalau Allah memberikan sesuatu rahmat kepada seseorang. Itu hukumnya harus. Hukumnya harus. Sesungguhnya itu hak Allah. Jadi insya-Allah. Okey, ada soalan lain? Okey, Mat Kiyol. Apa beza jin korin dan malaikat korin? Dua-dua ada dalam tubuh manusia ke? Bukan dalam tubuh, di luar manusia. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi menyatakan setiap manusia itu ada korin di kalangan jin, ada korin di kalangan malaikat. Ada Imam Muslim ada, diriwayat Imam Muslim. Banyak soalan ni kali. Okey, soalan apa lagi? Daripada Faizul. Adakah korin malaikat berlawan dengan korin jin untuk ingat dengan Allah? Boleh tanya malaikat. Malaikat, kamu pernah atau jin korin iblis pernah memukul kamu tak? Begitu. Tidak. Adakah kamu berkontak antara kamu dengan jin korin? Tidak. Maksudnya masing-masing nafsi-nafsi. Masing-masing punya tugas. Dia tidak boleh memukul. Okey, ada soalan lain? Soalan lain, sekiranya orang itu ni daripada Roti. Sekiranya orang itu ahli bomo, adakah dia masih mempunyai korin malaikat? Bagaimana korin malaikat? Kalau dia sangat kufur kepada Allah, adakah kamu masih lagi dengan jasad itu ataupun kamu bagaimana? Katanya ada. Ada, cuma untuk dia mengingatkan tentang bertaubat. Kadang-kadang ada lintasan-lintasan hati dan sebagainya. Dia betul. Betul. Bertaubat. Okey, ada soalan lain? Mana? Sekira ni kena mana dah ni soalan. Macam mana nak bezakan bantuan syaitan? J. Macam mana tu? Soalan ni. Tak ada tempat ni. Penat aku berdiri ni. Okey, saya letak di sinilah tuan-tuan. Supaya tak penat saya. Okey. Ini ialah apa yang saya pegang ini ialah jin bukan jin, ialah korin dalam kalangan malaikat ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan. Macam mana J punya soalan? Macam mana nak bezakan bantuan syaitan atau malaikat? Yang maksudnya mungkin jin korin malaikat tadilah di kalangan malaikat. Lain. Bantuan setan atau malaikat atau jin korin atau malaikat korin berbeza. Sebab Allah banyak, saya rasa tak terkira bilangan makhluk dalam kalangan jenis malaikat. Betul tak? Banyak jenis dia. Jadi susah. Banyak. Ada malaikat yang pencabut nyawa, ada yang memberi rahmat, ada yang membawa hujan, ada yang meniup angin dan sebagainya. Jadi ayat tu kena spesifik tuan-tuan. Kena spesifik. Sebelum tu ada daripada pesakit, nama dia Hanafi PA. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, kedai makan saya sudah mulai ramai orang. Dan saya sudah beli minyak dan spray Ustaz tu. Alhamdulillah. Bolehkah saya minta pagar saya punya kedai, risau kalau dia mengulangi perbuatannya? Boleh. Maksud saya gunakan minyak ini, kita masih tema korin tadi ya. Kita sekejap korin malaikat. Ni ada soalan, kita kena perbaiki juga. Maksudnya ambil minyak ini, kita campurkan ke dalam botol ni, masukkan satu botol minyak Khalifah Sari Sapar ni. Sesudah itu masukkan, goncang, kita tebuk dengan paku, maka kita pancutkan di luar keliling lah sehingga bertemu kedai tadilah, di luar kedai tadi. Okey, yang tentang malaikat ini sekarang tema dia korin malaikat tuan-tuan. Ada soalan dari Facebook dengan TikTok banyak tentang korin. Sekarang saya ambil dekat Facebook, nama dia Idi Ramli.
Korin malaikat bersama kita sampai di akhirat ke? Ni kena tanya. Bagaimana ini? Kalau mengikut hadis Nabi, yang diceritakan begini. Kalau yang digambarkan oleh situasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di situ Allah menjelaskan satu situasi di mana Korin itu berlepas diri daripada tuduhan tuannya. Dia katanya, wahai tuanku, bukanlah aku yang menyesatkannya, bahkan dia yang tersesat sendiri dan sebagainya. Mungkin sendiri itu mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Ini bermakna jin Korin akan dimasukkan bersama-sama tuannya kalau dalam neraka. Okey, itu dimasukkan. Itu berdasarkan Al-Quran. Tuan-tuan boleh semaklah di dalam Al-Quran. Namun kalau malaikat tidak ada riwayat. Bagaimana? Cuba tanya bagaimana malaikat. Maksudnya setelah jasad manusia itu meninggal dunia, kamu ke mana? Sir. Oh, sir Allah. Dia jawapannya sir. Sir itu maksudnya rahsia Allah. Okey, tanya lain lah. Okey, soalan daripada tuan-tuan. Facebook juga. Ni korin malaikat tuan-tuan. Nasri Cahaya. Nasri Cahaya. Okey. Adakah malaikat Korin dan jin Korin boleh bercakap atau berbisik dengan manusia? Bagaimana malaikat? Tapi ini khusus kepada malaikat lah, malaikat Korin. Boleh, bagaimana kamu untuk berbisik kepada manusia? Kamu boleh bercakap dengan manusia? Kolbi. Oh, dengan kolbi. Melalui kolbi. Ialah lintasan-lintasan hati kan? Kebaikan, kejahatan sama juga dekat kolbi. Kan saya ada menyatakan tadi dalam Quran, Allah menyatakan Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan. Itu melalui kolbi. Malaikat dan juga jin tadi. Jin Korin, malaikat Korin. Ada soalan lain? Soalan lain, tapi ni tak boleh lah sebab sensitif sikit. Janganlah. Okey. Adakah apa perhubungan Korin dengan Sukma? Kamal Zairuddin. Okey. Itu perhubungan tu macam mana tu? Hubungan. Soalan. Kalau saya jawablah. Sebab malaikat ni pun ada otak. Malaikat boleh berfikir. Ya betul malaikat. Malaikat Korin, kamu boleh berfikir kan? Ratu. Apa dia kata? Tanya malaikat ni. Malaikat ni kamu boleh berfikir betul? Betul tak? Kamu boleh bercakap dengan saya, boleh berfikirlah tu. Okey. Okey. Apa soalan tadi tu, Ratu? Soalan dia, apa hubungan Korin dengan Sukma? Hubungan Korin dengan Sukma, hubungan hamba Allah lah kot. Sama-sama hamba Allah. Okey. Ada soalan lain tentang Korin? Korin malaikat tuan-tuan. Ini untuk pengetahuan, ini Korin malaikat. Ada soalan daripada Reman. Okey. 595. Okey. Adakah malaikat Korin saling mengenali antara lain-lain malaikat ada sekitar manusia? Okey. Sekiranya ada dua orang yang beriman duduk bersebelahan, adakah kamu Korin malaikat bertegur dengan Korin malaikat yang lain? Sir. Oh, sir. Sir maksudnya itu rahsia Allah. Ada yang soalan lain? Ada lagi? Dari Adam. Boleh tanyakan Korin malaikat, dia ikut kita tak kalau tempat kotor, najis atau kawasan rumah kotor? Sila jawab Korin malaikat. Masih lagi. Sebab dia kan Korin, pendamping kita. Dengan kalau kita kan ada doa, masuk tandas ada doa, Nabi ada bagi, pergi pasar ada doa. Jadi doa-doa itulah yang akan melindungi kita daripada aura-aura yang ataupun energi yang negatif yang tidak bagus kepada jasad. Begitu. Ada soalan lain? Mas Wandi. Ya. Bagaimana nak buang Korin jahat dalam diri kita? Korin jahat? Tak boleh itu tuan-tuan. Korin tu pendamping, sudah utusan. Dia ibaratkan apalah, menteri dalam negeri lah yang urus kita. Jadi tak boleh dibuang tuan-tuan. Itu fitrah. Fitrah manusia tuan-tuan. Ada soalan lain tuan-tuan? Zamrud 313. Selain Nabi Muhammad SAW,
adakah kita boleh Islamkan jin korin yang satu lagi? Jin korin kan? Jin korin. Jawapannya tidak boleh. Allahu alam. Saya dah try anak saya, tak boleh. Saya tak tahulah kalau boleh itu, Allahu alam. Itu sebenarnya rahmat Allah pada seorang. Bukannya itu sesuatu yang mustahil. Kerana itu ialah rahmat Allah kepada makhluk. Tak kira lah makhluk siapa. Tapi setakat ni tidak boleh lah. Okey, soalan daripada... Bukan tidak boleh, tak dapat diislamkan. Bukan tak boleh, kalau tak boleh itu larangan kan. Tak dapat. Okey. Soalan daripada Tom. Ya, Tom. Adakah korin malaikat antara manusia semua sama? Saya rasa saya jawablah. Memang bentuk dia sama. Yang membezakannya ialah kecerahan aura malaikat wajah. Cahaya tadi yang berdasarkan amalan seseorang. Kalau seorang wali Allah sudah tentulah korinnya itu lebih hebat. Korin malaikat itu lebih bersinar dan sebagainya lah. Sang kelembai. Kalau manusia mati, adakah korin jin atau malaikat dapat ketahui kematian orang itu? Cuba jawab malaikat. Sir Allah. Tapi bagi saya, itulah katakan tadi, ada setengah orang itu semua kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Sebenarnya Allah telah mengingatkan kita, mengapa kamu tidak memerhatikan diri kamu sendiri. Sebenarnya Allah dah bagi kita bayangan. Kalaulah kita sentiasa memerhatikan diri kita, muhasabah diri kita setiap saat, sudah tentulah kita tahu saat-saat detik, atau kita tahu saat-saat Allah turunkan rahmat dan sebagainya kepada kita. Masalahnya kita ni sibuk dengan dunia, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan IG dan sebagainya, sehingga kan rahmat Allah pun kita terlupa. Kadang tak rasa. Soalan daripada Nora Zain. Okey. Adakah urik tebunik tuban balik itu korin? Bukan. Itu ialah anatomi. Ada anatomi dalam istilah sedulur sepapat. Kan? Sedulur sepapat, orang Jawa kata ini tembuni, darah kan. Itu semuanya itu ialah istilah saja. Tapi bukannya korin. Korin ialah bentuk gaib yang Allah ciptakan khusus untuk mendampingi manusia. Soalan Faizul. Okey, Faizul. Malaikat korin berada di sebelah mana? Sebelah kanan. Confirm, sebelah kanan. Sebelah kanan saya. Ini kanan sebab ini mirror Sebelah kanan saya ni malaikat korin, sebelah kiri ialah malaikat jin korin. Maaf, jin korin. Istilah kalau saya nak gambarkan korin sekejap tuan Kalau korin beginilah tuan-tuan. Kalau mengikut hadis Nabi, ni hadis Nabi tuan-tuan. Kenapa terbalik ni? Okey, sekejap. Oh, begini. Okey. Kalau ikutkan ni tuan-tuan, boleh baca tuan-tuan sendiri. Ini alamak. Ini lagi kau teruk bagi sini. Okey, ini tentang jin korin. Ini hadis. Ini hadis, menyatakan tidaklah salah seorang daripada kalian kecuali didampingi korinnya dari bangsa jin. Para sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya. Begitu juga ada Sayyidatina Aisyah pun dia tanya, engkau juga ya Rasulullah? Aku jawab, ya, kata Nabi. Sama, lebih kurang begitu. Manakala satu lagi, ini ialah yang berkatakan Rasulullah SAW bersabda, maksudnya setiap kalian yang manusia ada korin pendamping dari bangsa jin dan juga korin dari bangsa malaikat. Ini riwayat Ahmad. Minta maaf tadi saya kata Muslim. Ahmad. Nombor hadis 3648. Ini bukti dia. Jadi saya dah gambarkan korin lebih kurang gini saya kata. Sebenarnya saya katakan tu kan, korin manusia ada dua, iaitu malaikat dan jin. Lebih kurang gitulah bentuknya. Lebih kurang. Cahaya lah. Okey? Okey, ada soalan lain? Okey, soalan lain. Ini jin korin. Dia kalangan alamak, dah terkena pula. Okey, lain? Lebih kurang gini. Okey. Daripada Tom. Inilah gambaran jin korin. Malaikat korin. Malaikat korin. Tom, Penuban. dia tanya,
Jika kita disihir oleh bomoh, apakah tindakan korin malaikat? Apakah memerhati sahaja? Bagaimana malaikat jin korin, malaikat korin? Sekiranya seseorang jasad itu disihir, apa tindakan kamu, korin malaikat? Tidak ada berbuat apa-apa. Oh, iyalah. Sebab dia korin. Sebab korin kan? Dia ni macam fasilitator yang hanya dia tengok kau saja. Facilitator. Betul? Tator kau cakap. Fasilitator. Maksudnya begitulah. Maksudnya tuan-tuan, kita kena faham konsep. Konsep apabila disihir sudah tentulah kita kena rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, sebagaimana Nabi Ayub yang mohon pada ya Allah, sungguhnya aku ni diganggu ya Allah. Contohnya kan, maka Allah akan mengirimkan bala tenteranya, bantuannya berupa malaikat, sama ada melalui ilham malaikat korin tadi yang sebelah kanan kita. Begitulah. Kadang-kadang mungkin malaikat tu menyerupai waktu kita tidur, wahai tuan hamba, bacalah surah ini supaya sihir kau boleh terhapus. Boleh juga. Ataupun tiba-tiba muka saya tergambar dalam mimpi tuan-tuan, ini Khalifah Sari Safar, belilah minyak ni, kata dia. Ini tak ada ni promote tuan-tuan ya ni. Tu iklan ni tuan-tuan. Okey. Ada soalan di Facebook. Khairul Amilin Hasan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adakah seseorang yang mahu menukar jantinanya itu mengikut kehendak korin maksud dia mungkin, atau fitrahnya? Begini. Kalori. Saya tak berani jawab. Ini soal ni sebenarnya itu fatwa, fatwa. Saya tak boleh memberikan fatwa di sini. Saya bukan yang ahlinya. Kalau tuan-tuan tentang penyakit boleh. Cuma saya katakan menukar jantina itu atas dasar apa? Kita kena ingat, dalam Islam darurat itu dibenarkan. Tetapi atas dasar nafsu, atas dasar, saya tak tahu, sebab ini saya tak berani, kena tanya Ustaz Mazhar lah, Dr. Mazhar. Itu bolehlah. Tapi bagi saya, tanyalah beliau yang lebih arif. Kalau tanya saya tentang korin, makhluk halus, boleh. Okey tuan-tuan, ada soalan lagi tentang jin korin. Sekarang jin korin, malaikat korin. Saya ini tersasul sebab selalu saya belasah jin korin ni. Okey, malaikat korin. Soalan terakhir daripada Ami 74 Ami. Okey. Dia tanya, boleh tak kita nak gunakan kekuatan gaib malaikat? Kalau boleh, macam mana caranya? Tolong hajarkan. Okey, malaikat. Dia tak faham. Boleh tak kamu, ada tak cara untuk kamu membantu jasad kamu yang beriman? Contohnya orang beriman, contoh anak saya, boleh, ada tak cara untuk kamu ni protect diri dia supaya dilindungi? Contoh ada sesuatu yang bahaya dan sebagainya. Ada tak, boleh tak digunakan kamu ni malaikat korin? Dia lebih kepada bahagian kolbi dan dia keluarkan kalimah alif lam lam ha Allah, dan dia bagi tahu semuanya atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, betul. Ketika digerakkan maka dia akan bergerak. Maksudnya kamu ada dapat isyarat dari Allah, begitulah? Benar. Atau utusan dari Allah, begitu? Benar. Malaikat korin, malaikat korin, kamu tahu tak asal usul kamu? Sir. Sir lah. Maksudnya mungkin dia, yalah, buat apa dia nak fikir benda-benda itu kan? Okey, tuan-tuan, itu Jadi kalau tuan-tuan, ini tadi tentang korin malaikat anak saya lah. Nak tahu macam mana bentuk dia, begini tuan-tuan. Nama ini ialah dari sudut pandang ilustrasi. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan bahawa malaikat ini boleh berubah apa saja. Sebagai contoh, ketika Jibril mengajar iman Islam dan ihsan kepada Nabi Muhammad, dia menyerupai seorang lelaki sahabat Nabi
yang mengikut hadis itu pakaian itu tak ada soalan macam perjalanan jauh lah. Masa kalau jauh kan biasa kotor, ada debu sebagainya. Namun pada masa itu sahabat tak tahu itu ialah malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Jadi di sini tak ada masalah. Jangan kata jin korin ni tak boleh, malaikat ni tak boleh dilihat. Ini semuanya atas izin Allah. Jangan membatasi fikiran tuan-tuan dengan yang jumud, yang terhad. Kerana kebesaran Allah tu amat hebat tuan-tuan. Begitulah. Seperti mana yang saya boleh lakukan, tuan-tuan tak boleh lakukan, bukan kerana saya ni hebat, tetapi saya menggali mukjizat Al-Quran. Saya menggali fadilat-fadilat ayat Quran, dan alhamdulillah sampai tahap ini saya boleh boleh dapat begitu sedikit rahmat dari Allah, dan saya kongsi kepada tuan-tuan. Allahu a'lam sama ada tuan-tuan percaya atau tidak, tapi berdasarkan hadis Nabi memang ada. Hadis Nabi ada hujah dia. Okey. Dekat Facebook ada Siti Aisyah Yusof. Okey. Tadi saya ada bawa kawan dan anaknya yang OKU buat rawatan di pusat Khalifah. Oh, yang tadi tu? Ya, saya ucapkan ribuan terima kasih atas usaha yang Khalifah dan tim. Okey. Tapi nak tanya, kenapa selepas balik saya terasa berat kepala? Lepas tu dia sambung lagi, alhamdulillah lega bila sembur sugar bomb yang kawan beli dan bagi saya satu. Oh, ya yang tadi tu kan tadi kami ada rawatan. Jadi gunakan sugar bomb. Dia spray kepalanya, alhamdulillah. Kena ingat tuan-tuan, ni spray mesti ada pelapik. Jangan terus pada rambut, tidak disarankan lah. Kalau nak spray gunakan sugar bomb ni mesti ada pelapik. Bagilah towel ke ataupun kain sebagainya, barulah kita spray. Ataupun kita spray di sini. Spray. Contohnya macam ni kan. Ini wangi tuan-tuan. Saya spray gini ya. Ini bagus ni, kita spray gini. Ini wangi tuan-tuan, wangi. Ada 6 wangian basah tapi bagus wangi. Okey, ada soalan lain? Okey, soalan lain. Hari ni kita layan soalan tuan-tuan. Siapa nama ni? Okay, Khalifah. Ada nak tanya macam mana cara nak beli minyak. Itu kena ini. Kalau beli minyak, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya katakan ini ada dua ni. Ini dia. Yang pertama, kalau ini saya bagi lihatkan untuk memesan sugar bomb ni ataupun Dr. Bomb ni, Hajar Legacy, Hajar Legacy. Dan untuk minyak Khalifah Sari Safar, tulis saya Khalifah Sari Safar di Shopee. InsyaAllah akan tuan-tuan akan menemukannya lah. Untuk harga sugar bomb satu ni, satu unit RM30, manakala minyak saya RM50. Begitu. Okey, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan bagi cadangan untuk saya panggil satu Rijalul Gaib. Ada tadi nama Tom disuruh panggil Bahamut, apa tu? Ni yang maksud saya, yang cerita ni popular di masyarakat Melayu lah kan, pada masyarakat Melayu, supaya kita masyarakat pun tahu adakah cerita ni betul atau tidak. Macam dulu saya pernah panggil satu, dia mengaku dia tu wali. Dia kata guru dia tu wali. Saya panggil guru dia. Temu duga. Sekali saya uji, bukan. Jin Islam. Kena tukar? Okey, tukar Sarah. Soalan daripada Liana Yunus, masih lagi tentang korin. Okey, apa korin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semasa urut orang, adakah malaikat korin wujud membantu detect gangguan luaran? Ini soalan dia. Saya rasa seperti yang dijawapan malaikat tadi, dia tidak ada urusan dengan dunia. Dia tak terlibat dengan urusan dunia kecuali apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, kepada jin malaikat korin tadi sebagai contoh. Kerana dalam Al-Quran memberitahu Allah mengilhamkan kebaikan dan keburukan, maka beruntunglah orang yang memilih kebaikan. Maksud di sini beruntunglah menggunakan amalan ilham itu yang diberikan oleh Allah melalui jin malaikat korinnya tadi, malaikat korin sebelah kanan tadi. Itu maksudnya. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Boleh tuan panggil nenek Kebayan? Boleh, nenek Kebayan. Kebayan banyak, mana satu?
Waalaikumsalam. Ami 74 Ami. Apa Ami? Tuan Khalifah, ya. Saya ada saka harimau putih. Itu yang saya tahu. Jadi saya nak berjumpa harimau tu macam mana ya? Apa nak jumpa harimau tu sekali ngap kau. Habis kau. Saka apa nak jumpa? Kalau benda saka tu janganlah. Saka tu rijal gaib yang jahat, yang menyesatkan, yang memberi mudarat kepada jasad, begitulah. Jadi kalau boleh janganlah campur tangan dengan kasaka tu. Okey, ada soalan lain? Banyak yang request panggil hang tua. Hang tua. Kena faham tuan-tuan, saya boleh panggil hang tua. Tapi pendapat saya, kita boleh panggil hang tua yang mengaku dirinya hang tua, tapi saya rasa itu bukan hang tua. Itu bukan sukma hang tua, tetapi jin yang bernama hang tua. Menyamar. Yang menyamar. Bukan menyamar, memang nama jin tu hang tua. Banyak. Maksudnya nama sahabat Nabi pun ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab. Macam kita lah bagi nama anak kita Umar, Abu Bakar, tak salah kan? Jin pun sama juga. Tapi habis disebut Assalamualaikum ya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Jalani, mohon hadir. Sap depan dia duduk. Waalaikumsalam tuan hamba, ada apa, kata dia. Kenapa WhatsApp saya, dia kata. Maksudnya main-main tuan-tuan. Maksudnya di situ memang namanya Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi jin Islam. Banyak kan nama anak kita Abdul Qadir Jalani. Jalani itu nama tempat. Abdul Qadir itu di kata silap saya melahir di Iraq. Begitu. Okey, ada suggest nak panggil apa, puteri-puteri ke? Ada soalan daripada Love Atul. Apa? Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Apa beza saka dengan leluhur? Sesama je tu. Leluhur tu ialah keturunan. Dari segi bahasa lah. Leluhur ialah keturunan, jurai keturunan. Saka itu ialah warisan, bukan warisan, jin yang dipelihara, sama ada disedari atau tidak disedari oleh yang tuannya itu, yang sehingga kan dia akan menjadi satu warisan kepada keturunannya itu. Jadi leluhur itu ialah orang-orang tua dulu. Kalau saka itu ialah jin yang menjadi saka, pusaka. Okey, ada soalan? Putri Nyi Roro Kidul, Naga Tasik Cini. Lagi? Jin Genting Highland. Woi, ada jin Genting Highland. Banyak jin Genting Highland. Di mana satu tuan-tuan? Dekat Facebook, interview jin penjaga harta karun. Tuan, kan ingat, harta karun tu banyak. Di mana? Di bukit mana? Gunung Pulai kah? Gunung Kinabalu kah? Ada soalan daripada Abdul Rahman Loh. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Masih boleh rawat untuk penyakit melata? Boleh. Melata tu disebabkan oleh sukma kita yang melata. Jadi sukma itu yang perlu dirawat. Sukma itu perlu dirawat. Okey? Gunung Pulai. Tapi tak tahu dia nak panggil apa. Dia cuma cakap Gunung Pulai. Atau ginilah. Juhai Mil. Apa dia? Khalifah, klinik tempat saya kerja ni ada satu Rijalul Gaib. Okey. Nama dia Paras Marawangi. Di mana tu? Tempatnya di mana? Dia tak bagi tahu dekat mana. Hospital mana? Semua nak panggil Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul. Tak ada. Penjaga harta karun Pulau Nangka Melaka. Pulau Nangka Melaka, penjaga harta karun. Panggil penjaga. Atau ginilah, saya panggil semua jin yang sama ada secara sedar atau tidak, jin yang bernama Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya panggil mana-mana jin yang menyamar, saya akan tarik. Boleh, setuju ke? Saya akan panggil jin yang menyamar Syekh Abdul Qadir Jalani. Masih lagi Puteri Nyi Roro Kidul. Sebab Puteri Nyi Roro Kidul tu tuan-tuan, kita kena ingat itu ialah jin, bukannya manusia.
Jangan kata itu manusia. Azam Bakti. Puteri Sentubong. Oh, setuju. Banyak setuju dekat TikTok. Sebab apa? Kadang-kadang, maksudnya bukan satu ekor tuan-tuan, banyak. Tapi kita mau ni yang menyesatkan manusia. Kadang-kadang bukan menyesatkan manusia. Kadang-kadang dia ambil sedikit manfaat dari manusia. Dia tak mengajar yang sesat. Tapi kadang-kadang ada yang sampai sesat. Macam tak sesat, dia tanya zikir macam-macam dia tak tahu. Jin tu bodoh. Tapi mengaku siap dia ke jalan ni. Terpaksa dia jawab juga. Begitu. Ada yang request, boleh tak scan Pulau Cermin? Pulau Cermin. Pulau Cermin dekat mana? Boleh. Tapi tu kena live lah tuan-tuan. Sebab kalau gini kita tak tahu kan. Okey, setuju tak saya panggil jin yang menyamar Syekh Abdul Kadir Jalani? Setuju Satu dunia saya panggil ni. Ampel pun ada request. Gini tuan-tuan, kena faham tuan-tuan ya, kena faham bahawa sesungguhnya roh para wali ni bukan senang-senang nak hadir di tempat kita. Sebab roh itu adalah apabila seorang itu telah meninggal dunia, dia ada maksudnya itu adalah sir Allah, tanggungjawab Allah, begitulah. Bukannya saya boleh suka-suka panggil roh Nabi Muhammad hadir di sini, Yakazah contohnya panggil Nabi Muhammad ke sini, boleh panggil Nabi Hidir ke sini. Kadang-kadang itu sebenarnya kadang-kadang itu permainan. Kadang-kadang ialah jin-jin mengaku dirinya itu Nabi Muhammad lah dan sebagainya. Allahu'alam. Kadang-kadang jin korinnya itu juga yang memberi, sebab benda itu tidak dapat dizahirkan, maka yang bercakap tu saja yang barangkali itu atas dasar korin. Korin tu boleh sebut Nabi Muhammad, boleh sebut ayat Al-Quran. Itu korin, korin sebelah kiri kita, bukan korin malaikat, korin jin. Begitu Atau tuan-tuan ada cadangan lain untuk saya panggil? Pulau Cermin tu 2 kali dah orang request untuk dicek. Dekat Brunei dia cakap. Di Brunei. Tapi tak banyak orang Malaysia tahu kan? Lepas tu di Facebook Wali 9. Di TikTok. Itu katakan tadi, saya panggil wali-wali, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, itu sir Allah. Saya pun tak berani nak cakap di sini. Kalau Allah izini tak ada masalah kan, semua itu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Puteri Gunung Kinabalu diorang suruh panggil. Adakah Puteri Gunung Kinabalu? Apa dia? Tak pernah dengar. Prabu Kian Santang apa? Okeylah, kalau gini saya panggil Syekh Abdul Kadir Jalani atau jin lah, jin yang mengaku yang menyesatkan atau yang mengaku Syekh Abdul Kadir Jalani. Satu dunia saya panggil sini. Satu dunia. Bukannya di sini, satu dunia. Mana-mana jin yang Syekh Abdul yang mengaku Syekh Abdul Kadir Jalani yang menjadi guru kepada manusia. Kali apa dia? Panggil saya bapa mertuaku, anak bungsu single. Ini iklan dulu. Apa dia kata? Panggil saya bapa mertuaku. Dia tanya Sarah dah kahwin. Ini iklan. Banyak-banyak soalan itu highlight. Soalan lain tak ada itu yang soalan. Ini Siti Sarah, anak saya yang ketiga. Yang tadi tu Siti Hajar. Itu anak saya yang kedua. Dua-dua masih bujang tuan-tuan. Tapi nak pinang, masuk Pinang, tu katakan tadi, betapa di Gunung Gunung Jerai ke 1 minggu. Lepas tu di Gunung Hebrus sana sampai sejuk. Kalau tahan boleh Minang. Tak ada. Minta maaf tuan-tuan, main-main saja. Okey? Kata dia setuju bapa setuju kali lipat. Okey, ada soalan lain? Soalan lain, panggil scammer. Lepas itu sudah, itu ada scammer sudah kan? Lepas tu boleh berhubung dengan Puteri Gunung Ledang. Gunung Ledang dulu kita dah panggil, dah buat. Sebenarnya buat. Coba tuan-tuan boleh rujuk balik di siri-siri yang lain yang saya panggil Puteri Gunung Ledang. Okey. Apa ni? Ada yang lain? Oh tak.
Saya nak menuntut Abang Zul 78 yang tadi datang dekat madrasah, dia nak menuntut ilmu dengan kalimah. Boleh. Yang tadi dah datang. Terima kasih Zul. Ada yang lain? Puteri Sadong. Siapa ni? Sam Isma Shop. Ustaz panggil wali jin dari Masjid Jin di Mekah. Jin Gunung Jerai, Naga 9. Saya mahu begini tuan-tuan. Ini kita panggil ada manfaat kepada manusia. Contohnya jin ini menyesatkan. Dia mengaku dirinya wali songo. Dia mengaku hang tua, mengaku hang jebat. Tapi sebenarnya bukan roh hang jebat, hang tua, wali songo. Sebenarnya jin tadi. Itu yang kita cuba menyelesaikan masalah supaya mereka itu tak tersesat terus. Begitu. Ada lagi? Tuan-tuan, hari ini saya bagi peluang tuan-tuan untuk bertanya. Ada request boleh? Zulgani, Puteri Gunung Senyumlah Khalifah yang pernah berkahwin dengan almarhum Tok Long yang makamnya masih di Jaga Gunung Senyum. Masih di Gunung Senyum. Yelah, kalau tentang perkahwinan jin dengan manusia, saya tak boleh campur tangan lah kan. Itu sebenarnya sir mereka, rahsia mereka. Jadi saya tak boleh buka lah rahsia. Kita kena hormati mereka lah. Ada memang boleh berlaku perkahwinan antara jin dengan manusia. Begitu. Yang ni buat lawak pula dia ni. Banyak-banyak jintan juga saya suka. Jintan. Okey. Semua lebih kepada Roro Kidul, Puteri Gunung Ledang dengan penunggu gunung-gunung Daik, Gunung Jerai. Itu sajalah, permintaan lain tidak ada kalau dekat TikTok. Panggil. Okeylah. Takut gini tuan-tuan. Kalau saya panggil Puteri Gunung Roro Kidul, kita panggil Nyai Roro Kidul. Apabila itu dia penjaga jin yang penjaga pantai selatan kan, di Pulau Jawa sana. Bila saya panggil sana tiba-tiba berlaku ombak apa, kita akan dipersalahkan. Sedangkan iblis sana yang sengaja ambil situasi saya tadi. Itu pandai tak? Tuan-tuan kena faham. Kalau saya panggil Nyai Roro Kidul, saya temu ramah sini, tiba-tiba besok pagi sana berlaku tsunami. Ini gara-gara Khalifah panggil, mengamuk orang kepada saya, saman saya. Jadi ini saya tak mau benda itu berlaku. Sebab apa? Iblis dia akan mencari kelemahan saya, titik kelemahan saya. Khalifah, ada yang request, dia cakap Said Abdul Wahid, Jin Gunung Kinabalu yang mau sajian binatang, pendaki bimbang. Oh ya kak? Tu boleh? Tu boleh saya panggil. Tu boleh? Dengan Mat Saleh. Orang nak tahu. Gini tuan-tuan, saya tidak boleh panggil sukma, saya tidak boleh panggil roh. Sebab itu kalau saya panggil, saya dusta bah. Saya tak mau. Saya tahu yang kalau ada orang boleh panggil roh orang itu, tidak mungkin. Tidak. Sebab itu apabila seorang itu meninggal dunia, maka itu urusan Allah sepenuhnya. Kalau saya nak panggil arwah Mat Saleh, tak boleh tuan-tuan. Itu hanyalah berbicara kosong. Sebab saya berpengalaman dalam soal alam gaib ini, saya tahu. Jadi saya tak akan lakukan. Tapi kalau panggil jin, itu boleh. Panggil sukma yang hidup, itu boleh. Kalau yang meninggal dunia, itu dalam genggaman Allah, tidak boleh. Dan kebanyakan kalau gitu senanglah saya panggil Mayot Khalifah panggil jin yang menyamar Syekh Abdul Qadir Jailani je. Itu boleh lah. Saya panggil Syekh Abdul Qadir Jailani dengan yang di tu. Okey. Pendasang. Tapi ini dululah. Saya panggil Syekh Abdul Jailani. Saya gunakan minyak ni tuan-tuan. Maksudnya saya panggil satu dunia. Mana-mana jin, bangsa jin yang duduk di muka bumi ini hadir di sini. Berapa banyak. Tapi ambil yang paling bahayalah. Mungkin janganlah sampai 100. Macam mana kita nak tanya. Mungkin ambil dalam 7 yang paling bahaya di dunia. Yang menyesatkan. Yang banyak menyesatkan. Saya akan panggil. Saya akan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Mohon hadir satu dunia
beberapa ekor jin yang menyamar sebagai Syekh Abdul Qadir Jailani yang mendakwa dirinya ketua wali Allah hadir di sini. Ataupun kalau Syekh Abdul Qadir Jailani yang betul-betul kalau diizinkan Allah, datanglah. Bismillah. Hati ya, kita telah tarik aura ke sini. Satu dunia kita hadir, mohon. Maksudnya saya letakkan aura di sini, maksudnya yang terbabit dia akan sendiri makan kena sedut ke sini. Ada hadir Ratu? Ada, tapi banyak. Berapa? Tak tahu berapa jumlah, tapi banyaklah. Semua sama muka, telinga je yang boleh tahu itu jin. Panjang. Okey, berapa banyak? Macam mana? Lebih kurang? Mungkin dalam 10,000 lah. Waduh. Sebab dia terlampau banyak. Waduh. Okey, ginilah. Daripada lebih kurang 10,000 yang menyamar Syekh Abdul Jailani, kita mohon pada Allah yang paling hebat di kalangan kamu, maju ke depan. Ada yang maju. Berapa? Baru ada satu ekor. Dia punya bahagian badan pendek dengan penuh jambang. Okey. Dengan dia punya apa ni? Lebih kurang Syekh Abdul Qadir Jailani itulah. Ya. Yang topi yang merah. Merah. Okey. Dari atas ke bawah merah-merah yang lusuh. Okey. Yang hebat yang tak hebat jangan. Ini hebat. Maju lagi. Oh. Ini tinggi sikit. Cuma muka sama. Okey. Yang okey maju. Yang tinggi sikit ni. Kau ke depan sini. Tapi yang ni ada lain sikit, seolah-olah dia tunjukkan dia ni bercahaya. Wow. Okey. Sini. Kamu dari mana? Negara mana? Kita bagi translate bahasa Melayu lah. Kamu dari mana? Parsi. Oh, Parsi. Oh, Parsi Iraq Iran. Sorry, Iran. Parsi itu dari Iran. Oh. Okey, kita bagi dia translate bahasa Melayu ya tuan-tuan. Okey. Adakah kamu Syekh Abdul Qadir Jailani? Katanya betul. Ketua wali Allah Sultani Aulia? Betul. Wow. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani banyak karomah yang ditunjukkan. Adakah kamu mempunyai karomah? Betul. Wow. Kalau karomah kamu ada, ini saya kekurangan duit ni. Boleh tak kau anak saya, murid saya pernah ke duit? Nak angkat tangan, Ratu pun angkat tangan. Oi. Semua angkat tangan. Oi, berkelip. Oi. Tuan perasan ke tadi? Ada Tuan perasan tak karen mati? Oi, punya hebat dia ni. Baru kita nak minta duit. Jangan. Tuan-tuan perasan tak mati lampu sekejap tadi? Banyak perasan. Hebat juga jin ni tak apa, saya menarik. Saya suka jin begini, kuat dia tunjukkan. Dia tunjukkan. Tunjuk power Okey, beginilah. Syekh, sekejap Syekh. Kamu kenal saya, Syekh? Dia pegang jambangnya dan dia cakap kenal. Oh, kenal saya. Melalui TikTok ke Facebook? Atau kau kenal alam gaib? Alam gaib. Alam gaib. Okeylah. Ginilah tuan-tuan. Kita nak ni Syekh ni dia boleh matikan. Kau jangan matikan karen nanti. Semua nak duit. Kalau duit diorang nak. Okey, kamu ada karomah Okey, ginilah. Syekh, apa yang saya sebenarnya minat nak belajar ni Syekh dengan kamu. Kamu Syekh Abdul Qadir Jailani lah kan? Oh, hebatlah. Okey. Jadi apa yang kamu boleh buat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya ingat dulu Syekh Abdul Qadir Jailani banyak karomah dia. Apa yang salah satu yang kamu boleh tunjukkan karomah tu? Daripada lisan katanya. Contoh? Ketika saya berucap, semua akan tunduk. Wow. Dan ikut apa yang saya lakukan. Oh, okey. Apa yang kamu ajar? Lebih kepada
kebaikan. Oi. Matikan lagi. Wah, dia kasih mati. Ini banyak 10,000 tuan-tuan yang mengaku Syekh Abdul Kadir Jalani, tuan-tuan. Jangan mati, tuan-tuan. Woi, perasan ke, tuan-tuan? Perasan, ha? Woi. Kau dengar sini, ha? Seram sejuk. Ganti yang lagi mahal. Kau jangan matikan. Ini sedang bersiaran ni, ha? Okey. Okey, Syekh Abdul Kadir Jalani. Apa karomah kamu selain itu? Karomahnya semua ada pada lidahnya. Oh, pada lidah. Okey, kamu setahu saya Syekh Abdul Kadir Jalani ni dia mengajar lebih kepada tasawuf, tarikat, kan? Jadi apa? Okeylah, saya nak tahulah. Kamu kenal Allah? Angguk, tapi dia tak jawab, cuma angguk saja. Syekh Abdul Jalani kenal Allah? Oi. Oi, banyak lagi. Ni tak boleh main-main ni. Nanti mati lagi ni. Kena cepat-cepat ni. Oi, jangan lagi tu. Sabar. Bunyi semua. Oi, bunyi Anjing satu kampung kan? Satu kampung bunyi. Oi. Tak apa tuan-tuan. Oi, yang lain sabar. Ada 10,000 di sini. Okey, sabar. Okey. Jangan aku sampai keluarkan cahayaku. Kau hancur semua nanti ni. Lone Ranger, wow hebat. Karen kat rumah saya di Kota Belud pun berkelip. Oh, di Kota Belud berkelip, tuan-tuan. Ini energi satu. Sebagai bayang, ini tuan-tuan, kan saya panggil satu dunia punya menyamar Syekh Abdul Kadir Jalani. Katanya karomahnya main lampu je ke? CEO without company. Aduh, apalah kau ni. Okeylah, Syekh, sedang banyak cerita. Aku tak mau panjang cerita. Banyak dah seram Khalifah sebab rumah diorang punya lampu pun berkelip. Oh, ya ke? Semenjung. Oh, ya ke? Di Semenjung pun berkelip juga ke lampu? Masuk. Mas, di sini boleh rusak fuse kalau lampu berkelip. Macam rumah saya pun berkelip, sumpah. Di mana? Justi Lili Noni ke ni? Di mana? Nani. Di Semenjung. Lampu di rumah saya juga berkelip. Bukan, di mana? Di Semenjung ke di Sabah? Kalau di Semenjung tak mungkin sebab Semenjung tu lain pencawang. Di Tuaran. Tuaran memanglah, tuan-tuan. Kita pun Tuaran. Ini satu. Okey. Beginilah, Syekh. Saya tanya kamu kenal Allah atau tidak? Angguk. Kenal. Allah di mana? Sila jawab soalan saya. Dia tunjuk di hatinya. Oh, di kolbinya, hati kamu lah. Ya. Syekh Abdul Kadir Jalani ni biasa dia pandai hadis. Ada tak hadis kursi ke yang menyatakan Allah di kolbi? Tu dia diam. Wah. Yang Syekh Abdul Kadir Jalani waktu dia hidup, dia banyak hadis. Dia hafal hadis. Setiap hujah dia memang ada Al-Quran dan hadis. Okey. Allah tu di mana? Di kolbi. Zat Allah tu di mana? Dia jawab, Khalifah, apalagi nikmat yang kau dustakan. Oh, itu surah Ar-Rahman. Nikmat mana yang kamu dustakan? Saya tak dustakan. Saya nak jadikan kamu ni sebagai guru saya. Kalau kamu boleh jawab soalan saya, maknanya kamu boleh jadi guru saya. Dia tengok Khalifah, dia diam. Okey. Saya tanya kamu. Apakah kalimah yang paling berat timbangannya? Ni dalam hadis ada. Jawab soalan saya, Syekh Abdul Kadir Jalani. Dia tak boleh jawab. Takkan tak boleh jawab. Mulut dia macam ni. Tak pandai. Ginilah, Syekh. Kau banyak anak murid ke, Syekh? Banyak, 60,000. Itu kalau di dunia lah kot. Aduh. Itu manusia lah kali. Manusia mungkin campur gaib kot. Okeylah, Syekh. Ginilah, Syekh. Kau rasa-rasa aku tahu kau ni sebenarnya jin yang menyamar sebagai Syekh Abdul Kadir Jalani. Kau mengaku atau tidak? Tidak ada bercakap.
Aku tanya kau mengaku atau tidak? Tidak lagi. Masih lagi tidak. Kalau kau tak mengaku, aku akan kurung kau. Dia tanya Khalifah, adakah Khalifah mengetahui bahawa dia ini adalah cucu yang ada kaitan dengan Hasan dan Husin? Aku tak kira lah kau cucu ke cicit Hasan Husin, ahli bait ke. Kalau kau benar di sisi Allah, benar. Karomah saya tinggi dari karomah kamu. Cakap tak guna Syekh. Kau pernah tengok TikTok dengan Facebook tak? Semua jin-jin yang berdepan dengan aku semua kecewa. Kau faham? Bukan saya hebat, Allah yang hebat. Kau faham tak? Jom, kau tunjukkan karomah kepada aku. Jangan kau matikan lampu, cukuplah. Nanti aku tak boleh bersiaran lagi. Gini. Okey. Ini. Oi, anjing melolong. Jowan Azwan, sesiapa yang menonton live ni, lampu di rumah berkelip, dia cakap. Oh, ya ke? Okeylah. Sebab begini tuan-tuan, di sini ada 10,000 yang mengaku ketua wali Allah. Bila mengaku ketua wali Allah, mesti mereka ada kelebihan. Sebab dia akan diuji oleh anak murid yang di kalangan manusia ni. Ada juga anak murid di kalangan jin, tapi kalangan manusia ni dia lebih suka pada menguasai manusia. Okey Syekh. Jadi kau mengaku tak kau ni jin? Bukannya sebenar-benar roh Syekh Abdul Qadir Jailani atau sukma Syekh Abdul Qadir Jailani? Anggap. Jadi kau nak lawan aku? Tidak. Okey, next. Sebelah. Masuk kurungan. Bawa ke kurungan sana. Yang mana lagi yang mengaku hebat tadi? Semuanya ke belakang. Siapa yang mengaku hebat? Semua ke belakang, keadaan menggeletar dan bentuk berubah, semuanya jin yang sebenar-benar jin. Lain kali kau jangan menyesatkan. Kau jangan menyesatkan. Okey? Jangan menyesatkan manusia. Yang jin yang beragama Islam ke kanan, jin yang bukan beragama Islam ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Yang Islam. Yang lain kafir? Ya. Wah, nampak? Yang Islam 7 ekor saja tuan-tuan. Maaf tuan-tuan. Yang lain tu bukan Islam. Bagaimana kalau bukan Islam? Macam ginilah. Orang yang bukan Islam mengajar pendidikan Islam. Bolehlah daripada buku. Dia ikut, klon saja. Sebab itu kalau kita tanya tentang Allah, dia hanya sekadar sebatas itu. Kalau kamu wali Allah, antara kamu dengan Allah tiada hijab. Itu maksudnya. Wali-wali Allah ni dengan antara dia dengan Allah adalah hijab. Tiada hijab. Tu kalau wali-wali Allah yang sebenar. Jadi tak mungkinlah kalau dia ni wali Allah yang benar. Okey. Jadi semua jin-jin semua kau melutut depan aku. Kesemuanya melutut depan Khalifah. Bukan saya suruh kau sembah aku. Maksudnya kau dengar arahan aku, jangan buat lagi. Berjanji jangan buat lagi. Walau bagaimanapun saya akan kurung kamu semua. Ada bantahan? Semua tidak ada. Macam ni. Okey. Jadi saya kurung kamu semua. Oleh sebab kamu membahayakan. Okey, saya nak tahu dari mana? Dari yang pelik-pelik negara keluar sini, yang jauh-jauh yang tak pernah saya dengar. Dari mana ni? Keluar seorang. 1 ekor jin yang pelusuk dunia sana. Dia cakap dia daripada Parsi. Tak nak Parsi, yang lain. Kailan. Iran Kailan. Kailan kah? Cilan. Kailan. Cuba cek. Cuba cek Google. Kailan ada di, bukan Parsi itu di Iran kan? Parsi itu negara lama lah kan? Kailan. Dia ni masih lagi belum update dia punya ilmu dia. Cakap lah Iran kah, kan senang. Ini Parsi dulu, zaman dulu. Ada? Di sini ada sayur kailan, ada lagi. Okeylah, yang lain selain Iran ada tempat lain. Cuba Ratu. Endon. Selain Endon, Malaysia. lagi Singapura. yang luar negara. Saya mau luar negara. Oh, dekat China.
China pun ada? Ada. Engkau pun menyesatkan. China tu di mana? Beijing. 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 Yang lain? Di Rusia kah? Ada yang dari Rusia? Hadir ke depan. Ke depan sini. Yang dari Rusia. Bagaimana jin tu? Besar ke kecil? Badan besar. Cuma kalau cakap dia punya warna tak ada dah, sebab dia lebih kepada warna jin kehijau-hijauan, macam ada sisik-sisik. Okey, engkau Rusia daerah mana? Beritahu. Kroch. C-H Kroch. Kroch. Cuba cek Kroch Rusia. Ada tak? Kau jangan tipu. Kau tipu kau binasa. Kau faham? Kau kena faham. Apa macam mana? Kroch. Apa macam mana baca tu? Spelling dia macam mana? Tapi tulisan Rusia lain. Kroch. Ada? K-U-R-S-K. Gitu. Ada? Ada. Kroch. Oh, Kroch. Sebutan. Oh, Kroch tu apa tu? Ini city in Rusia. Oh, okey di Rusia. Russia. Cuba cakap Rusia. Minta maaf, aku nak belajar kau. Kalau terima kasih cakap Rusia apa bahasa kau? Kroch. Kalau cakap terima kasih, thank you. Cakap bahasa Melayu, bahasa Rusia apa dia? Masih lagi dia cakap Melayu, terima kasih. Kita dah translate bahasa Melayu. Okeylah tuan-tuan, ini sebenarnya jin. Dengar sini, kamu akan dikurung kerana kamu banyak menyesatkan, apatah lagi kamu ni bukan Islam. Jadi maksudnya 9,000 lebih kan yang bukan Islam. Hendakkah kamu masuk Islam? Mau ke tak mau? Tidak ada yang bergerak yang untuk mahu masuk Islam. Kesemuanya berada di bahagian belakang, tapi dalam keadaan ketakutan. Okeylah, sebab kamu dah mengaku syahada ke jalan ni, kau dah menyamar sebagai orang Muslim, elok kau masuk Islam, tapi tak ada paksaan dalam agama. Cuma saya nak kata, siapa yang nak masuk Islam, mengaku Allah, mengambil Allah sebagai Tuhannya, mengambil Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, utusan Allah, kau akan selamat di dunia dan di akhirat. InsyaAllah dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang maju ke hadapan memberitahu bahawa mereka tidak akan memeluk agama Islam. Mereka adalah tentera-tentera yang bersiap sedia. Oh, ni tentera Dajjal ke ni? Betul. Oh, kau ni tentera Dajjal dalam alam gaib lah. Dia nak menyesatkan manusia kan? Sebab syahada ke jalan ini terkenal, ulama terkenal, iaitu ketua wali Allah. Okay, tak apalah. Oleh sebab kau tentera Dajjal, aku mohon pada Allah supaya kau dikurung sampai detik sangkakala pertama. Okey? Di sini. Okey, kau semua 9,000 lebih ni pergi. Yang 7 jenis Islam. Yang lain kau pergi masukkan ke mana? Ke penjara sana. Okey, yang 7 yang jenis Islam beratur ke depan aku ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya Indonesia. Oh, dari Indonesia. Pakaiannya macam mana Ratu? Semua sama saiz, pakaian sama dan bentuk pun sama. Maksudnya muka macam mana? Muka Syekh Qadir Jailani, tapi dia maksud dia setiap ini adalah kopi. Semua ini sama. Oh. Kau penyamaran Kalau ada penyamaran, aku akan binasakan. Lebih baik kau jangan menyamar wujud asalmu. Bahagian sini. Telinga. Keluar. Panjanglah telinga dia. Dan bersisik, tangan bersisik sudah. Dan pakaian berubah. Kau Islam lah. Semua menyamar. Okey. Macam mana kau tahu yang Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketua wali Allah? Dari mana kau tahu? Kesemuanya tunduk, tidak berkata-kata. Saya tanya kau, jawablah. Dari mana kau tahu tu Syekh Abdul Jailani ni tokoh ulama besar di dunia? Yang situ tunjuk yang ni tunjuk itu. Jangan tunjuk menunjuk. Jangan tuding menuding seperti bangau tuding sama mereka. Kau bukan bangau kan? Kau jawab. Dari mana kau tahu Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketua wali Allah? Ada yang mengkabarkan kepada mereka.
Kau pandailah, kau riset begitulah. Ya. Adakah kau menyesatkan? Tunduk. Kau kenal Allah? Tunduk tapi angguk. Baru kau tahu. Okeylah, gini. Oleh sebab masalah kau ni, aku akan kurung kau bagaimana? Ada bantahan dari kau? Tidak ada bantahan. Okey, aku kurung kau. Masuk. Kerana kamu boleh menyesatkan. Sebab itu kadang tuan-tuan, minta maaf. Itulah Syekh Abdul Qadir Jalani yang menyamar. Bagaimana kita tahu bahawa yang saya panggil ni semuanya yang mengaku Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau mengaku Syekh Abdul Qadir Jalani, memang dia jin ini harus ada kelebihan kekuatan yang boleh diperagakan, boleh meyakinkan manusia. Begitu. Kalau tak ada, mana boleh. Sebab itu dia cakap macam-macam. Okeylah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi ada soalan? Soalan tak ada. Okey, tak ada. Syaitan masuk Islam. Tak ada Khalifah. Tak ada itu. Terima kasih banyak. Saya minta maaf. Hari ini memang saya khususkan kepada tuan-tuan puan-puan untuk memberi peluang kepada tuan-tuan untuk bertanya begitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walau bagaimanapun semuanya itu ialah bukanlah satu sebagai fatwa ini, sebaliknya menambahkan ilmu pengetahuan kita begitu di sisi alam gaib. Ustaz panggil hantu lagi? Janganlah, cukuplah. Cukup. Jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.